Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa khabar semua anak-anak? Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pelajaran kita, pelajaran tahun 4 berkaitan dengan UPKK. Insya-Allah subjek kita hari ini ialah ibadah tahun 4. Dan tajuknya ialah solat fardu. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan. Okey, baik. Pertama sekali, dalam solat fardu, kita kena tahu apakah dia pengertian solat. Okey, baik. Pengertian solat daripada segi bahasa ialah, yang pertama dari segi bahasa ini, pengertian solat ialah doa. Apa maksudnya? Maksudnya solat ini adalah doa. Kita minta dengan Allah, itu adalah doa. Solat pun adalah doa. Kita ibadah pada Allah. Baik, itu pada bahasa. Pada istilah pula, yang dimaksudkan pada istilah ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Ni perkataan dan perbuatan yang kita buat dimulakan dengan takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ketika mana kita solat, kita sebutkan Allahu Akbar, itu ialah takbiratul ihram. Dan disudahi dengan salam. Macam mana salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tulis sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tulis ke sebelah kiri. Baik, itu adalah pengertian solat daripada segi bahasa dan istilah. Baik, kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey, untuk slide yang seterusnya ni, waktu kita solat, kita mesti tahu apakah dia syarat-syarat wajib solat. Kita tak bolehlah suka-suka kita je kita nak langgar syarat-syarat ni. Kalaulah salah satu daripada syarat-syarat ni kita tak dapat nak tepati, kita tak boleh solat. Okey, baik. Yang pertama, syarat yang pertamanya adalah Islam. Orang Islam wajib solat. Orang bukan Islam tak solat. Okey, kena faham tu. Orang Islam sahaja yang solat. Yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua ialah baligh. Jadi syarat yang kedua ini adalah baligh. Mestilah orang itu baligh. Baligh ni maksudnya cukup umur. Okey, jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, habis muallim yang belum baligh ni macam mana muallim? Yang belum baligh boleh solat tapi dia belum diwajibkan. Tapi walaupun ia belum diwajibkan, kamu perlu tetap solat. Okey, perlu tetap solat. Tapi yang diwajibkan hanya pada baligh, tapi kamu yang belum baligh perlu solat juga. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, berakal. Orang yang wajib solat, syarat yang ketiga adalah berakal. Apa maksud berakal? Tidak gila. Orang yang wajib solat tidak gila. Kalau orang gila, tak wajib solat. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, sejahtera panca indera. Maksud panca indera ini, kita boleh, kita tahu, kita dapat rasa, kita dapat lihat, kita dapat dengar. Itu adalah sejahtera panca indera kita. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, suci daripada haid dan nifas. Ini lebih kepada kaum hawa lah, kaum perempuan, yang mana syarat wajib solat mestilah suci daripada haid dan nifas. Kalaulah orang perempuan ini masih dalam keadaan haid, masih dalam keadaan adanya darah nifas lagi, tak diwajibkan solat. Okey, mestilah suci baru boleh solat untuk orang perempuan. Okey, yang terakhir, yang keenam, syarat-syarat yang keenam pula ialah sampai seruan Islam. Ni untuk orang yang bukan Islam lah. Dia semasa dia belum Islam, dia dah belajar. Dia ni terpikat dengan Islam. Slow-slow dia belajar solat, dia belajar bagaimana nak solat sunat, dia nak belajar bagaimana nak solat wajib. Masa tu dia belum wajib lagi solat. Tapi selepas daripada dia mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan pada ketika itulah dia diwajibkan solat selepasnya. Dia belajar dan dia wajib solat. Iaitu untuk orang yang sampai seruan Islam kepadanya, iaitu orang yang telah masuk Islam, muallaf. Okey, seterusnya. Tadi kita dah tengok syarat wajib solat. Kemudian kita kena tahu juga tentang syarat
sah salat. Apa dia syarat sah salat? Dalam ni saya dah letakkan 5 syarat sah salat. Okey, 5 syarat sah salat. Yang pertama, menghadap kiblat. Okey, ketika mana kita nak solat, mestilah kita punya badan, kepala menghadap ke arah kiblat. Tak bolehlah kita nak solat, kita menghadap ke arah lain, tak boleh. Mesti menghadap ke arah kiblat. Tak boleh kita membelakangkan kiblat, mengkirikan kiblat, mengkanankan kiblat, tak boleh. Wajib kita menghadap kiblat. Itu syarat sah yang pertama. Syarat sah yang kedua. Syarat sah yang kedua ialah suci daripada najis. Okey. Ketika mana kita nak solat, pastikan kita bersih daripada segala jenis najis. Sama ada najis besar ataupun najis kecil. Okey. Itu yang syarat yang kedua. Syarat yang ketiga pula. Okey, syarat yang ketiga. Apakah syarat yang ketiga? Okey, syarat yang ketiga ialah menutup aurat. Okey, tutup aurat. Ketika mana kita nak solat, sama ada kamu lelaki ataupun perempuan, pastikan kamu tutup aurat ketika hendak solat. Okey, itu adalah wajib. Kalaulah aurat kamu tak tertutup ketika mana kamu solat, maka batallah solat kamu. Sebab ini merupakan syarat sah solat. Pastikan lengkap kamu tutup, barulah kamu solat. Iaitu yang ketiga. Yang keempat, yakin telah masuk waktu. Syarat sah solat yang seterusnya ialah yakin telah masuk waktu. Kalau kamu dah yakin masuk waktu solat, maka bolehlah kamu solat. Jangan pula, aku tak yakin ni dah masuk ke belum, dah masuk ke belum, dah masuk ke belum, kamu solat. Kalau kamu tak yakin, maka kamu kena solat lagi. Tak sah solat kamu yang tadi sebab kamu belum yakin lagi masuk waktu. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, mengetahui cara mengerjakan solat dengan dapat membezakan yang mana satu solat sunat, yang mana satu solat wajib. Okey, baik. Untuk yang ini merupakan syarat sah yang terakhir untuk solat. Mana-mana orang yang dapat membezakan solat sunat dan solat wajib, maka sah solatnya. Dia tahulah ketika mana solat fardu, ketika mana solat sunat. Okey, baik. Itu merupakan 5 syarat sah solat. Okey, baik, kita terus masuk kepada slide yang seterusnya. Ini saya dah sediakan. Bagaimana pula solat fardu? Dalam solat fardu ada berapa waktu? Dalam solat fardu ada 5 waktu. Okey, kamu semua dah tahulah, dah tahun 4. Okey, 5 waktu yang ada dalam solat fardu. Yang pertama kita ada subuh 2 rakaat. Kemudian kita ada isyak 4 rakaat. Kemudian kita ada zuhur 4 rakaat. Kita ada asar 4 rakaat. Kita ada maghrib 4 rakaat. Jadi semua sekali 5 waktu. Okey, baik. Dalam 5 waktu ini, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu masuknya waktu subuh, masuknya waktu asar, masuknya waktu zuhur, masuknya waktu isyak, masuknya waktu maghrib? Macam mana kita nak tahu? Okey, waktu masuknya solat subuh ketika mana terbit matahari ataupun terbit fajar sedik sehingga naik ke langit lah. Maksudnya matahari tu dia naik daripada arah timur tu, dia naik sikit-sikit. Daripada waktu itulah, daripada terbit fajar sehingga terbit matahari fajar ni, matahari yang cahaya malap-malap tu je. Okey, kemudian sampailah naiknya matahari. Naik saja matahari, maka dah habislah waktu subuh. Okey, kemudian yang kedua, solat zuhur 4 rakaat ini, bagaimana pula waktu dia datang? Apabila tergelincirnya matahari. Apabila tergelincirnya matahari, kebiasaannya kalau sekarang ni dalam pukul 1 lebih, kita akan tengok kalaulah tengah hari tu, matahari, kalau kita letak sebatang lidi ataupun kita berdiri dekat tengah-tengah padang, kita boleh tengok bayang-bayang kita. Kalau betul-betul matahari berada di atas kepala kita, bayang-bayang kita tak ada sengit ke kanan, tak ada sengit ke kiri, itu belum masuk waktu. Tapi apabila matahari tersebut dah sengit sedikit, condong sedikit bayang kita tu ke kanan ataupun ke kiri, maka telah masuknya waktu solat zuhur. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, solat asar. Bagaimana kita nak tahu masuknya solat asar? Kita nak tahu masuknya solat asar apabila bayang-bayang sesuatu objek lebih panjang daripada objek tersebut sehingga matahari terbenam. Okey, tadi kita tengok terlebih sikit je kalau zuhur. Kalau asar pula, bayang-bayang kita berdiri tengah padang, kita tengok bayang kita ni, bayang-bayang yang ada kat bawah kat lantai tu,
lebih panjang daripada tubuh kita. Maknanya dekat situ telah masuknya waktu solat asar. Okey, kemudian bagaimana pula masuknya waktu maghrib? Apabila terbenamnya matahari hingga hingga merah di kaki langit sebelah barat. Apabila terbenam matahari, matahari itu akan jadi merah di sebelah barat, sedikit-sedikit terbenam. Makanya pada waktu itu masuklah waktu maghrib. Dan yang terakhir, bagaimana kita nak tahu masuknya waktu insya? Daripada hilang mega merahnya di kaki langit sebelah barat sehinggalah terbit fajar, hilang sahaja cahaya merah di sebelah barat tadi. Hilang dia tu, masuklah waktu insya. Dan habis waktu insya ketika mana terbit fajar. Kembali balik pada subuh. Bila terbit fajar, maka subuh kembali. Masa itulah kena solat subuh kembali. Okey, baik. Itu bagaimana waktu-waktu yang kita boleh tahulah masuknya waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Baik, seterusnya. Untuk seterusnya, pembahagian rukun-rukun solat. Dalam tajuk ni kita boleh tahu apakah dia rukun-rukun solat. Dalam rukun-rukun solat ni ada banyak. Dekat sini saya dah letakkan ada 3 jenis rukun-rukun solat. Yang pertama, kita boleh tahu rukun yang pertama, rukun yang mengenai dengan qalbi. Apa dia qalbi ni? Hati kita. Okey, itu yang pertama. Okey, yang pertama hati kita, rukun qalbi. Apa yang berkenaan dengan qalbi, dengan hati? Niat. Niat itu merupakan rukun yang pertama kita lah. Niat, rukun qalbi. Okey, yang kedua kita ada rukun qauli. Apa dia qauli? Qauli ni yang kita bercakap. Apa-apa yang kita sebutkan dalam solat, dia dikategorikan sebagai rukun qauli. Contohnya yang kat sini, boleh tengok dalam slide yang ini. Saya dah sediakan. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca surah Fatihah, membaca tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir, memberi salam. Ini semuanya adalah rukun qauli. Maknanya dalam solat kita kena sebut, sehingga bila kita sebut dalam solat, telinga kita mesti dengar apa yang kita sebutkan. Rukun qauli ini. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Setiap kali Allahu akbar kita kena sebut dengan kuat sikitlah sampai telinga kita dengar. Sama juga dengan surah Al-Fatihah. Walaupun kita solat sendiri, bacalah sehingga telinga kita dengar. Sekurang-kurangnya telinga kita dengar apa yang kita baca. Begitu juga dengan tahiyat akhir, selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir, memberi salam. Okey. Itu rukun qauli. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga ialah rukun fi'li. Rukun yang berkaitan dengan perbuatan. Fi'li ini adalah perbuatan. Perbuatan apa? Pergerakan kita lah sewaktu kita solat. Baik, yang pertama kita ada dalam rukun fi'li ni, yang pertama kita ada berdiri dengan tegak, berdiri dengan betul. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kita ada rukuk. Rukuk berserta dengan tamakninah. Rukuk dan tamakninah tu rukun fi'li yang kedua. Rukun fi'li yang ketiga pula i'tidal, berserta juga dengan tamakninah. Bagaimana i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Itu bacaan i'tidal bersama dengan tamakninah. Itu yang ketiga. Yang keempat, sujud 2 kali serta tamakninah. Sujud 2 kali serta tamakninah. Okey. Tamakninah ni apa tamakninah? Tamakninah ini berhenti sebentar, rehat sebentar. Jangan kita solat sungsang-sungsang macam ayam patuk jagung. Tak nak macam tu. Okey. Jadi ni kat situ kita ada tamakninah setiap kali selesai satu perbuatan ada tamakninah, selesai satu perbuatan ada tamakninahnya. Yang kelima, duduk antara 2 sujud serta tamakninah juga. Duduk antara 2 sujud, kita tahulah duduk ketika mana kita baca Rabbi filli warhamni wajburni. Okey, sampai habislah. Okey, itu yang kelima. Yang keenam, duduk tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatun. Okey, itu duduk tahiyat akhirlah kita baca. Dan yang terakhir dalam rukun fi'li yang ketujuh ialah apa dia? Tertib. Mestilah ikut tertib. Tak boleh tiba-tiba kita berdiri tegak, bila kita dah berdiri tegak ni, kemudian kita terus sujud Allahu akbar. Tak boleh. Mesti ikut tertib. Selepas kita berdiri tegak, kita rukuk, kemudian i'tidal, kemudian
sujud, duduk antara dua sujud. Tak boleh kita langgar tertib ini. Kalau kita langgar juga, kita langgar rukun fi'li, maka terbatallah solat. Mana-mana rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi kita langgar, semuanya akan membatalkan solat. Rukun, apa yang dimaksudkan dengan rukun ini? Perkara wajib yang perlu kita buat dalam solat. Okey, baik. Seterusnya. Okey, ini antara 13 rukun solat yang adalah dah dicampurkan semua. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qalbi, rukun fi'li dan rukun qauli. Tiga-tiga dah dicampurkan, semua sekali ada 13. Kita mula dengan niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri tegak sekiranya mampu ketika solat fardu. Kalau tak mampu, boleh duduk. Contohnya dalam keadaan dia sakit ke, tak boleh nak berdiri lama, boleh dia duduk solat dalam keadaan duduk. Baring ke, okey, kalau dia sakit lah. Kemudian baca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Kemudian rukuk dengan tamakninah, i'tidal, sujud, kemudian duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, tamakninah, membaca tasyahud akhir, membaca selawat ke atas Nabi, membaca salam yang pertama, tertib mengikut urutan 13. Okey, semua sekali ini perlu diikutkan dengan tertib rukun ini. Kalau salah satu tertinggal, maka batallah solat, tak sah solat. Okey, baik. Okey, kemudian dalam solat juga kita ada perkara yang sunat. Tadi perkara yang wajib lah, rukun tu perkara yang wajib. Dalam solat ada perkara yang sunat. Sunat pula terbahagi kepada dua. Sunat ab'ad yang pertama, yang kedua adalah sunat hayat. Okey, sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, amalan sunat yang sangat dituntut dalam solat, jika ditinggalkan secara sengaja ataupun tidak, disunatkan sujud sahwi. Okey, disunatkan sujud sahwi. Dan sunat hayat, amalan sunat dalam solat, jika ditinggalkan secara sengaja ataupun tidak, tak sengaja, tidak disunatkan sujud sahwi. Okey, ini perbezaan. Sunat ab'ad kalau ditinggalkan dengan sengaja ataupun tak sengaja, kena sujud sahwi. Sunat hayat pula kalau kita tinggalkan dengan sengaja ataupun tak sengaja, tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Okey, next. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, perkara-perkara sunat hayat. Okey, yang pertama, doa iftitah. Kalau kita tertinggal, tak sengaja ataupun tak sengaja, kita tak baca, maka tak dikenakan sujud sahwi lah. Doa iftitah. Yang kedua, membaca ta'awuz. Yang ketiga, mengucapkan amin selepas membaca Al-Fatihah. Yang keempat, mengucapkan takbir ketika hendak rukuk. Yang kelima, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ini perkara sunat hayat. Manakala perkara sunat hayat ni kalau kita tertinggal tak membatalkan solat ya. Ia hanya perkara sunat sahaja. Okey, kemudian perkara sunat ab'ad. Apabila perkara sunat ab'ad ini kita tertinggal dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka perlulah kita ganti dengan sujud sahwi. Okey, yang pertama, boleh tengok kat sini, yang pertama membaca tasyahud awal. Membaca tasyahud awal. Kemudian yang kedua, duduk membaca tasyahud awal. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Yang keempat, selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Yang kelima, membaca doa kunut. Okey. Seterusnya, yang keenam, berdiri ketika membaca kunut. Yang kelima, berselawat ke atas Nabi sesudah membaca doa kunut. Yang ke-8, selawat ke atas keluarga Nabi sesudah membaca doa kunut. Okey, baik. Ini semua adalah perkara-perkara sunat ab'ad. Jika kita terlepas dengan sengaja ataupun tak sengaja, maka perlulah kita sujud sahwi sebelum kita memberi salam yang pertama. Okey, baik. Untuk seterusnya, ini pula perkara yang membatalkan solat. Banyak perkara yang membatalkan solat, tapi kat sini saya nak tekankan 4 perkara sahaja. Yang pertama, meninggalkan solat. Meninggalkan salah satu rukun. Perkara yang membatalkan solat yang pertama ialah meninggalkan salah satu rukun solat. Maknanya 13 rukun tadi, kalau tertinggal salah satu, maka batal solat kita. Kita perlu ulang solat kita daripada awal sehingga akhir. Yang pertama. Yang kedua, bercakap dengan sengaja. Bila kita bercakap dengan sengaja,
maka batal juga solat kita. Walaupun dengan perkataan ya, walaupun dengan perkataan sikit beberapa perkataan, maka terbatallah solat kita. Okey, yang ketiga, berhadas kecil ataupun besar. Bila mana berhadas kecil ataupun besar, ketika mana kita solat, maka terbatallah solat kita. Kita tak sedar, kita terkencing ke, kita terbuang air besar ke, maka pada waktu itu kita batal solat. Jadi kalau kita sedar, selepas kita solat kita pergi tandas, kita perasan ada air kencing yang sedikit ke apa ke, jadi mana kita kena ulang balik solat kita. Solat yang kita buat tadi terbatal. Yang keempat, terkena najis pada pakaian ataupun badan. Apabila terkena najis pada pakaian kita ataupun pada badan kita, maka terbatal jugalah solat kita. Okey, baik, itu perkara yang membatalkan solat. Okey, baik, saya rasa sekadar itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua, semoga bermanfaat. Okey, untuk kerja pada minggu ini saya akan bagi dalam WhatsApp lah, insya-Allah. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.